Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 6. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 6. Hari ini kita akan masuk kepada topik negeri-negeri yang membentuk Malaysia dan iktibar daripada pembentukan Malaysia. Selamat belajar. Kriteria kejayaan yang kita cuba capai dalam topik kali ini ialah Standard Pembelajaran ke-10.1.3 menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia, dan K1016 membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia. Pendahuluan, saya masukkan keratan daripada Pemasyuran Malaysia daripada sumber Arkib Negara Malaysia, maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan negeri Sabah, negeri Sarawak dan negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka, dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan Malaysia. Ini adalah sewaktu Pemasyuran Malaysia pada 16 September 1963. Inilah yang ada dalam Pemasyuran Malaysia. Okey, dia termaktub negeri-negeri yang ada dalam pembentukan Malaysia. Seterusnya, kita mari tengok, ini adalah negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Okey, dalam pembentukan Malaysia, negeri-negeri ini adalah yang terlibat. Okey, yang di bahagian sini kita panggil Persekutuan Tanah Melayu. Okey, di bahagian sini, daripada sini sampai sini kita panggil Persekutuan Tanah Melayu. Yang di hujung Persekutuan Tanah Melayu ini adalah Singapura. Kemudian sini Sarawak dan sini adalah Sabah. Dahulu dikenali sebagai Borneo Utara. Kita pergi satu persatu negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Yang pertama adalah Perlis. Okay, Perlis berada di utara sekali, dekat sini, Perlis. Okay, kemudian negeri Kedah. Okay, yang warna hijau ni adalah negeri Kedah. Negeri Pulau Pinang. Nampak ada pulau kat situ. Ini adalah negeri Pulau Pinang. Di sini yang berwarna kuning adalah negeri Perak. Okay, negeri Selangor yang berwarna jingga. Okay, negeri Sembilan yang berwarna kuning jingga. Kuning, berwarna kuning. Melaka yang berwarna coklat. Johor yang berwarna biru. Singapura yang berwarna kuning. Kemudian kita pergi di belah pantai timur yang berwarna ungu adalah Kelantan, yang berwarna putih ini adalah Terengganu, dan yang paling besar sekali di Persekutuan Tanah Melayu ini kita kenali sebagai Pahang. Yang saya sebut-sebutkan ini semua adalah negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Okay, di bahagian bawah ini adalah negara Singapura. Negeri ini juga termasuk dalam negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Kemudian di sini adalah Sarawak, okay, dan di sini adalah Borneo Utara atau dikenali sebagai Sabah kini. Okay, adakah anda tahu pada tahun 1965, iaitu 2 tahun selepas kita membentuk Malaysia, Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia. Okay, pada tahun 1965, Singapura telah keluar daripada anggota Malaysia. Okey, ini adalah maklumat tambahan yang kamu perlu tahu. Jadi sekini Malaysia hanya dianggotai oleh Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Tidak ada lagi Singapura. Okey, seterusnya mari kita lihat pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, ini antara pemimpin-pemimpin yang saya highlightkan mengikut buku teks muka surat 10 dan muka surat 11. Okay, yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Seperti yang kita tahu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan ketua, merupakan orang yang menyatakan gagasan dalam pembentukan Malaysia. Okay, beliau jugalah yang ketua dalam Persekutuan Tanah Melayu yang pergi ke London dan yang tanda tangani perjanjian Malaysia di London. Okay, dan beliau juga adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi kepada Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, iaitu Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Okay, memberi penerangan tentang tujuan pembentukan Malaysia dan terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Borneo Utara. Okey. Beliau merupakan timbalan Perdana Menteri dan dia meninjau pendapat
penduduk Sarawak dan Borneo Utara kerana mereka terlibat dalam pembentukan Malaysia. Seterusnya kita kepada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini adalah pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia kerana mengelakkan ancaman komunis, kerana pada zaman itu Singapura diancam komunis. Jadi Lee Kuan Yew meminta bantuan daripada tanah Melayu untuk menghalang ancaman komunis. Sebab waktu itu Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam menghindarkan ancaman komunis, sebab kita dah merdeka pada 31 Ogos 1957. Waktu itu Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita pergi kepada Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Muhammad Ghazali bin Syafi'i merupakan pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ni kita dah belajar dalam topik yang lepas. Suruhanjaya Kobot terdiri daripada wakil Persekutuan Tanah Melayu dan wakil British. Kenapa Suruhanjaya Kobot ditubuhkan? Siapa ingat? Kita dah belajar sebelum ni. Dia ditubuhkan untuk menilai reaksi penduduk-penduduk negeri yang terlibat. Nak tengok reaksi penduduk. Setuju tak nak bergabung dengan Malaysia? Negeri mana? Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Seterusnya Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Beliau merupakan pengasas United Sabah National Organisation, USNO, dan juga merupakan ahli dalam JPPM. Siapa ingat JPPM? JPPM ni merupakan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Kenapa ditubuhkan? Dia ditubuhkan pada Julai 1961 dan jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Nak beri penerangan tentang pembentukan Malaysia kepada seluruh negeri-negeri yang terlibat. Itulah JPPM punya tugas. Dan Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun merupakan yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada pemimpin yang seterusnya, iaitu Tun Muhammad Fuad Stephens. Siapa dia? Siapa beliau ni? Merupakan pengasas United National Kadazan Organisation. Bila sebut Kadazan, kita tahu ia datang daripada Sabah, iaitu Borneo Utara. Beliau merupakan pengasas kepada parti ini. Merupakan pengerusi dalam JPPM. Pengerusi dalam jawatan kuasa yang nak memberi penerangan tentang pembentukan Malaysia tadilah yang saya sebut tadi, JPPM. Dan beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama. Jangan tertukar Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun merupakan yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tapi Tun Muhammad Fuad Stephens merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan. Beliau menubuhkan Sarawak National Party, iaitu SNAP, dan ahli dalam JPPM juga, nak beri penerangan tentang pembentukan Malaysia ni kepada seluruh rakyat Sarawak, dan merupakan Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Beliau merupakan pemimpin parti Anak Sarawak yang disebut sebagai Pesaka, dan beliaulah yang mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera di Sarawak dalam bersetuju untuk bersama-sama dalam menjadi anggota Malaysia. Antara tanggungjawab beliau adalah mendapatkan sokongan Bumiputera yang tanpa berbelah bagi untuk membentuk Malaysia, dan beliau telah dilantik sebagai Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir sekali, Tan Sri Datuk Amar Ong Kin Hui merupakan orang penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party, SUPP, dan pada awalnya beliau ni menolak pembentukan Malaysia, tapi demi masa depan Sarawak, dan waktu tu akan Sarawak, ingat tak, Sarawak mendapat ancaman komunis. Jadi untuk demi masa depan Sarawak, kemakmuran Sarawak, akhirnya beliau bersetuju dan sama-sama bersepakat menganggotai persekutuan pembentukan Malaysia. Kita dah pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu muafakat membawa berkat. Siapa ingat apa itu maksud muafakat? Muafakat ini adalah maksud kerjasama. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberi pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat
dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Kita berasa bangga melihat usaha gigih para pemimpin dalam memastikan kejayaan pembentukan Malaysia. Jadi sebagai rakyat sekarang, kita perlulah rasa bangga. Kita telah merdeka, kita telah membentuk Malaysia dan pemimpin-pemimpin telah berusaha dalam membawa kepada kejayaan pembentukan Malaysia. Jadi apa yang penting adalah muafakat dan kerjasama. Dalam apa-apa bidang pun kita mestilah muafakat dan kerjasama supaya sesuatu pekerjaan akan lebih mudah. Okay, kita tengok apa yang membawa kepada kejayaan pembentukan Malaysia. Okay. Kejayaan ini adalah datangnya daripada permuafakatan di antara pemimpin negara. Kita tengok tadi ada daripada wakil Singapura, ada wakil daripada Sarawak. Sarawak sampai 2-3 orang wakil pemimpin. Sabah pun ada 2-3 wakil pemimpin daripada parti kerajaan. Okay, semua telah bermuafakat untuk sama-sama memberi penerangan tentang kebaikan dalam pembentukan Malaysia. Okey. Yang kedua adalah mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ni sistem apa? Sistem yang kita ada mesyuarat, kita terima pandangan rakyat. Okey, sebab itulah terjadinya referendum di Singapura, okey, dalam proses pembentukan Malaysia. Ingat referendum tu nak minta pandangan penduduk Singapura tentang pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya rakyat telah diberi peluang untuk membuat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia ataupun tidak. Okey, sebab kita ada JPPM. JPPM tadi ni memberi penerangan tentang pembentukan Malaysia. Suruhanjaya Kobot menilai reaksi penduduk yang nak menyertai Malaysia. Ingat, Filipina dengan Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Jadi datang wakil dari PBB. Okey, daripada PBB untuk tengok adakah semua orang setuju untuk menyertai Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Akhirnya beliau mendapati memang semua pun setuju, semua rakyat telah beri peluang untuk membuat keputusan dalam pembentukan Malaysia. Jadi ini bukan adalah kuasa veto daripada pemimpin. Ini adalah mendengar suara rakyat. Adakah mereka nak masuk Malaysia ataupun tidak. Okey. Seterusnya adalah bijak merancang strategi. Dari strategi apa? Pembentukan Malaysia ni telah menyekat pengaruh komunis. Ingat, Sarawak, Singapura waktu ni masih lagi mempunyai ancaman komunis. Mereka memerlukan Persekutuan Tanah Melayu kerana Persekutuan Tanah Melayu berjaya menyengkang ancaman komunis. Sebab tu Persekutuan Tanah Melayu telah merdeka pada tahun 31 Ogos 1957. Jadi dengan strategi Persekutuan Tanah Melayu yang pernah menangkis ancaman komunis, jadi Sarawak, Sabah dan Singapura memerlukan bantuan ini dan bersetuju untuk mendapatkan menjadi anggota Malaysia, di mana di sini win-win situation. Persekutuan Tanah Melayu bantu dan mereka masuk dalam anggota Malaysia supaya lebih besar, lebih kuat, lebih makmur. Okey. Inilah yang disamakan strategi. Dan akhir sekali adalah kita sudah tahu apabila terbentuknya Malaysia, terbentuklah perpaduan kaum yang sangat besar. Okey, di Persekutuan Tanah Melayu kita ada Melayu, Cina, India. Tambah lagi dengan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Okey, di Singapura Melayu, Cina juga dan India, sebab waktu ni kawasan di bahagian Tanah Melayu banyak pengaruh British, jadi banyak penduduk luar masuk. Okey, so memang negara kita sampai sekarang pun perpaduan kaum yang sangat banyak. Okey, ada bukan setakat kaum, etnik daripada Sabah dan Sarawak. Okey, keunikan ini dikekalkan sehingga hari ini. Jadi sebagai rakyat pada zaman sekarang, kita perlu menjaga kemakmuran. Okay, kita perlu rasa bangga, kita perlu membalas jasa-jasa pemimpin ni dengan cara macam mana? Kita kekalkan perpaduan kaum ni. Jangan sekali-sekali pecahkan perpaduan kaum. Okey, cikgu harap topik kali ini memberi manfaat kepada murid-murid dan dapat memahami dengan lebih mendalam. Okey. Okey, tamatlah kelas hari ini. Okey, kita telah pun tamat unit 1, iaitu unit lahirnya sebuah cinta. Itu dalam pembentukan Malaysia. Okey, unit 1 hari ini kita dah habis sampai unit 1. Okay, selepas ini kita harap murid-murid dapat siapkan latihan pengukuhan yang cikgu berikan
Dan sila rujuk buku teks dan nota-nota yang lepas dalam menjawab soalan yang cikgu berikan. Okey, semoga dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada murid-murid dan selamat belajar. Jumpa lagi.